Sedekah waktu mana kita hidup di atas dunia. Jangan malas untuk kita bersedekah, para penonton dan sahabat sekalian. Jangan tunggu bulan Ramadan je nak bersedekah. Ya, bulan Ramadan tu pahala yang berganda Allah bagi. Tapi dalam bulan-bulan yang lain pun bersedekah. Saya sentiasa sebutlah, sedekah ni nak suruh kita sentiasa bersemangat dalam kita bersedekah. Supaya kita fikir, bila kita bersedekah, jangan kita fikir kita sedang memberi pada orang. Tetapi kita kena ingat, setiap kali mana kita bersedekah, kita sedang memberi pada diri kita sendiri. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat peluang di mana kita masih lagi berbicara tentang mengenai amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini mampu memberi manfaat kepada kita waktu mana kita berada dalam kubur nanti. Di antara perkara yang perlu kita faham bahawa tak kala mana kita berada di atas dunia ini, jangan terlepas daripada kita buat beberapa amalan yang menyebabkan kita ni terselamat daripada satu perkara yang akan kita lalui depan kita nanti yang disebut dengan azab kubur. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa pesan pada kita ni supaya berlindunglah kepada Allah dan buatlah sesuatu di atas dunia ini supaya kita terselamat daripada terkena azab kubur. Biar waktu mana kita menghadap depan Allah nanti, tatkala mana kita mati saja, kita menghadap depan Allah, lalu kubur kita menjadi taman pada taman-taman syurga. Ataupun kubur kita ni menjadi tempat yang mewah untuk kita lalui. Dan kita rasa paling tenang dan paling rasa aman di waktu mana kita menghadap di hadapan Allah. Penting para penonton dan sahabat-sahabat sekalian. Sebab bila kita hidup di atas dunia ni, ramai di kalangan kita ni dia berfikiran singkat. Dia tidak berfikiran jauh. Yang ni yang menyebabkan kita jadi rugi. Ada di kalangan kita dia fikir macam mana nak besarkan rumah. Dia fikir macam mana nak kenyangkan perut. Dia fikir macam mana nak besarkan jawatan. Dia fikir tentang bagaimana pada diri dia untuk menikmati nikmat dunia. Tiba-tiba bila masuk saja dalam kubur dia tu telah berubah menjadi satu tempat kecelakaan. Na'udzubillah min zalik. Orang mukmin ni orang yang hidup dia cerdik. Dia bukan hidup dalam keadaan bodoh. Terbodoh dan terbuai dengan dunia ini, satu benda yang amat malang berlaku pada seseorang. Semenjak daripada berlakunya PKP kita ni, kuliah kita bincangkan. Start daripada awal-awal saya cerita tentang bagaimana saat kita dekat nak meninggal dunia. Kemudian bagaimana saat mana kita melalui sakarat. Saya cerita tentang bagaimana untuk kita melalui suasana sakarat sehingga kan kita mendapat husnul khatimah. Kemudian waktu mana roh kita ni keluar, macam mana keadaan yang perlu kita lalui. Suasana yang berlaku demikian.
Sampailah kita cerita tentang bagaimana kita di dalam kubur. Hanya Islam saja yang boleh cerita tentang keadaan bila masuk dalam kubur, kita akan lalui bagaimana pula keadaan yang kita lalui ini. Penting di kalangan kita untuk kita sama-sama faham perkara demikian, supaya bila kita masuk dalam kubur nanti tak timbul perasaan penyesalan. Ramai di kalangan kita ni bila masuk dalam kubur, Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 tu, qala rabbirji'un, Tuhanku berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Dia sebut ada malaikat nak hidup balik malaikat. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu akan hidup balik. Inha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut yang kamu nak ulang nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan melalui saat barzakh sampailah kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Para penonton sekalian, saya mengharapkan supaya diri saya, tuan-tuan, semua di kalangan kita bila masuk dalam kubur nanti, jangan ada seorang pun yang ulang bagi tahu pada malaikat nak hidup balik. Nak hidup balik malaikat. Kenapa nak hidup balik? Nak buat balik amalan. Kenapa nak buat balik amalan? Baru tahu masuk dalam kubur ni, baru tahu, baru nampak ni amalan kena buat, ni amalan kena buat. Sebelum daripada ni amalan kena buat, baik kita belajar terlebih dahulu. Start daripada 2-3 malam ni kita sebut tentang mengenai bagaimana amalan yang boleh menghindarkan kita, menyelamatkan kita daripada terkena azab kubur. Azab kubur ni satu benda yang dahsyat. Dasar pada apa dia? Dasar pada mimpi yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cerita tentang mimpi-mimpi Rasulullah ni. Aku nampak yang begini, aku nampak begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Sampailah lebih kurang 8 yang kita sebut semalamnya. Amalan yang menyebabkan kita terselamat daripada azab kubur ni apa dia? Membantu menjaga kedua orang tua yang berlaku ihsan. Waktu mana orang tua kita ni semakin dia berusia, kita jaga pada diri dia. Yang kedua, kitanya sentiasa hidup dalam keadaan berwuduk. Ni yang hidup kita ni jaga amalan ini. Amalan untuk menyelamatkan kita daripada terkenanya azab kubur. Yang ketiga, pada kita ni kita diajar supaya apa dia? Sentiasa zikir dalam hidup kita. Ni zikir. Zikir ni menyebabkan diri kita ni boleh terselamat kita dalam kubur nanti. Kerana zikir ni menjadi nafas. Ni kita cerita panjang dalam cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempatnya jaga solat. Jaga solat dalam hidup kita. Solat jangan main-main pada diri kita ni. Yang kelimanya, kita sentiasa jaga puasa. Start daripada hari ni puasa putih dipanggil. Hari ni 13, 14, 15. Dalam ada orang yang jaga sangat pada diri dia tak terlepas daripada puasa putih pada diri dia. Puasa putih ni 13, 14 dan 15. Dalam sebulan 3 hari ni dia jaga. Dia jaga tu ada sebab banyaklah yang Allah jadikan. Puasa Ramadan dia jaga. Ni puasa amalan. Kemudian apa lagi yang boleh menghindarkan kita? Itu jaga mandi janabah. Mandi junub dipanggil. Mandi untuk membuang hadas besar. Bukan dalam keadaan kita ni, dalam keadaan biarkan diri kita berhadas. Jangan. Ramai orang kita ni, dia tak jaga yang ni. Tak jaga yang disebut dengan mandi junub ini sendiri. Dia bersama suami isteri, tiba-tiba dia pergi kerja begitu saja. Tanpa dia mandi junub. Ada orang yang tak reti, tak faham dalam hidup dia. Ataupun dia bersih dah daripada darah kotor, tapi dia biarkan 2-3 hari baru dia nak mandi. 2-3 hari dia tak solat pada diri dia. Ataupun dia solat, tapi dia tak mandi junub. Ada juga perangai yang jadi demikian orang perempuan. Kemudian apa lagi amalan yang kita diajar supaya jaga? Jaga untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Yang ketujuh. Yang ke-8, menyambung silaturrahim. Sambung silaturrahim yang menyebabkan terselamat daripada dipanggil azab kubur. Bila orang masuk dalam kubur, tiba-tiba dia ni memutus silaturrahim. Dia tak tegur siapa lebih pada 3 hari 3 malam di antara satu sama lain. Kemudian dia mati. Dia meninggal dunia dalam keadaan dia memutuskan silaturrahim. La yadkhulul jannah. Rasulullah sebut tak masuk syurga. Man qati'ur rahim, yang mati dalam keadaan dia sedang memutuskan silaturahim. Jangan di kalangan orang Islam ni Rasulullah sebut
la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa salayalin yaltaqiyan fayuridu hada wa yuridu hada wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Rasulullah kata tak halal bagi seorang muslim mana-mana di kalangan kita yang dianya lebih 3 hari 3 malam tak bertegur sapa dengan saudara mara dia. Tak bertegur sapa dengan orang yang dia kenal sebelum daripada ni. Dia paling waktu mana dia berjumpa di antara satu sama lain, masing-masing malingkan wajah. Rasulullah kata, wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Orang yang terbaik di kalangan mereka berdua tu, siapa yang memulakan bagi salam. Bagi salam di kalangan kita. Putus silaturahim ni kita kena jaga. Jaga sangat. Jangan sampai terputus silaturahim di kalangan orang Islam. Kecuali, nak sebutnya, kecuali dengan siapa yang kita boleh jauh daripada orang yang buat maksiat. Daripada orang yang melawan perintah Allah. Orang-orang macam ni tak perlu bersilaturahim dengan mereka. Tapi orang yang jaga perintah Allah, kita jangan putus silaturahim di kalangan kita. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, malam ni kita nak sambung lagi. Yang kesembilannya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, aku menyaksikan salah seorang daripada umat aku yang berusaha menghalang kemarahan panas api daripada wajahnya. Dalam mimpi aku tengok ada umat aku ni kerja dia tolak api yang nak kena pada tubuh badan dia ni pada wajah dia dengan tangan dia. Rasulullah cerita, aku tengok dalam mimpi aku, waktu mana aku mimpi itu, ada orang yang dalam dianya api itu sedang marak, tokam, dia tolak ditepis daripada muka dia kena api ni. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sedekah yang pernah dikeluarkan mendatanginya lalu menjadi penghalang wajahnya sekaligus tempat bernaung kepalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, yang menyelamatkan dia daripada api di saat mana dia dalam kubur ke, di saat mana dia dalam keadaan yang dia ni diserang dalam kubur tu, tiba-tiba sedekah datang menutup ruang daripada api itu menyambar wajah dia, menyelamatkan tubuh dan dia daripada terus dalam keadaan dia dihumban, dalam keadaan dibakar dengan api yang marak dalam kubur itu sendiri. Ini nak sebutnya tentang sedekah waktu mana kita hidup di atas dunia. Jangan malas untuk kita bersedekah, para penonton dan sahabat sekalian. Jangan tunggu bulan Ramadan je nak bersedekah. Ya, bulan Ramadan tu pahala yang berganda Allah bagi. Tapi dalam bulan-bulan yang lain pun bersedekah. Saya sentiasa sebutlah, sedekah ni nak suruh kita sentiasa bersemangat dalam kita bersedekah. Supaya kita fikir, bila kita bersedekah, jangan kita fikir kita sedang memberi pada orang. Tetapi kita kena ingat, setiap kali mana kita bersedekah, kita sedang memberi pada diri kita sendiri. Itu cara demikian. Kalau mana tuan-tuan masukkan duit dalam tabung derma, ataupun kalau mana kita transfer duit kita dalam akaun sekolah-sekolah Ma'at Hafiz dan sebagainya, waktu mana kita transfer tu, kita kena fikir, bukan aku transfer pada mereka, tidak, tapi aku transfer pada diri aku sendiri. Kerana tiap kali mana kita bersedekah ni, kita dapat ganjaran. Ganjaran apa? Dalam kubur tu sendiri pun kita terlepas daripada bahang api yang datang menyambar. Datangnya sedekah kita menghalang daripada diri kita, daripada terkena dengan api yang menyambar kita. Tuan-tuan, kalau saya baca, saya ingat lagi dalam pensyarah saya dia cerita, dia kata, tuan guru saya dia cerita, dia kata, aku perhati dalam amalan bersedekah ni menyebabkan seorang tersebut mendapat lebih kurang 12 kelebihan yang Allah jadikan pada seorang. Allah jadikan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Antaranya hidup di atas dunia ni jadi sekaya-kaya manusia. Orang kaya ni bukan orang yang duit banyak, tapi orang yang rajin bersedekah. Itu orang kaya. Katanya guru saya, dia sebut demikian. Kalau kamu tengok orang yang banyak harta, dia sebenarnya dia belum kaya lagi. Tapi kalau kamu tengok orang yang sentiasa berimpak harta dia, itulah sekaya-kaya manusia. Kerana orang kaya ni, orang yang dia kumpul untuk diri dia, tu baru dia panggil kaya. Tapi kalau kita kumpul untuk orang, itu orang miskin. Katanya guru saya ingat lagi, dia sebut demikian. Kalau kita kumpul untuk diri kita, macam mana kita kumpul untuk diri kita? Kita bersedekah tu, dia balik semula pada diri kita. Segala yang kita infak, bahkan Allah bagi di antara 10 hingga 700 kali ganda untuk diri kita. Maknanya kaya lah. Di akhirat nanti, bangun-bangun di akhirat, kita boleh tengok banyaknya pahala kita daripada infak dan sedekah kita. Tu
Tu di dunia pun kita dapat jadi orang kaya dah. Apatah lagi orang yang dalam hidup dia hidup dalam keadaan yang dia sentiasa menggunakan harta dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang yang demikian. Akhir-akhir ni bila kepahaman wujud di kalangan masyarakat kita ni nampak, oh, ada lebih bersedekah ni, ada keuntungan kita berinfak ni, yang menyebabkan kita rasa dengan kita bersedekah kita akan jadi ketenangan jiwa. Tuan-tuan perhati orang yang kena PKP di kalangan kita kan, bila kita kena PKP, antara contoh yang mudah negara kita. Bila negara kita ni kena PKP, kita kena virus COVID-19 ni, kerajaan ambil harta-harta kerajaan yang ada, bagi pada rakyat balik. Tenang tak tenang? Tuan-tuan perhati, tenang je rasa. Rakyat pun taklah jadi kelam kabut. Rakyat tak memberontak. Di antara contoh yang berlaku. Demikian juga kita. Bila kita ni dalam keadaan Allah bagi rezeki pada diri kita, kita guna untuk jalan Allah. Guna untuk apa dia? Belanja pada keluarga kita, guna kepada rumah tangga kita, kita guna pada anak-anak kita, pasangan hidup kita. Segala benda yang kita guna perbelanjaan untuk keluarga kita, artinya kita sedang membelanjakan untuk diri kita. Itu cara Allah ajar pada diri kita. Ni kadang-kadang kedekut. Setengah orang di kalangan kita ni, bila dia bagi duit pada isteri dia pun dia sebut hutang, ya hutang, bayar balik, dia sebut demikian. Dia dengan isteri pun berhutang lagi. Tak malu ke kamu? Kan kamu ni suami dia. Bila kamu suami dia, maka kamu bagilah nafkah kamu pada dia. Yang sampai kamu nak suruh dia berhutang tu kenapa? Ini cara dalam hidup kita ni. Allahu Akbar. Ni cerita banyak kena marah ni dipanggil. Ramai yang tak setuju ni. Dia jadi demikian. Patutnya dalam hidup kita ni bersedekah. Pada siapa kita kena bersedekah? Pada mak ayah kita. Qul ma anfaqtum min khairin. Bila mereka tanya pada kamu, wahai Muhammad, yas'alukan nas, ditanya pada kamu tentang sedekah. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Katakanlah wahai Muhammad, sedekah yang paling terbaik yang kamu lakukan untuk kedua ibu bapa kamu. Orang kita ni dia kata ibu bapa nak bagi untuk apa lagi? Tak, ibu bapa kita kumpul duit kita bagi tahu pada mak ayah kita. Pergi, mak ayah, saya belanja untuk pergi buat ibadah haji. Misal contohnya, saya belanja mak dan ayah dua-dua orang ni, oleh kerana saya lahir, kerana saya dapat nikmat sebegini, saya gunakan duit saya ni, mak dan ayah pergi buat ibadah umrah. Saya tanggung, kami keluarga tanggung, keluarga mak dan ayah ni sendiri. Ini dia antara sedekah yang baik dalam hidup. Falil alidain wal aqrabin, kemudian adik-beradik, wal yatama, kepada orang anak yatim, wal masakin, pada orang-orang miskin. Ni dalam hidup kita ni, kita gunakan harta benda kita sebut, yang menyebabkan menjadikan penghalang daripada wajahnya sebagai tempat bernaung di waktu tersebut. Yang ke-9. Kemudian Rasulullah sebut lagi, aku melihat dalam mimpi aku seorang daripada umat aku yang diserang oleh malaikat Zabaniyah. Dalam kubur ni aku tengok daripada segala arah malaikat Zabaniyah mengepung dia. Lalu dalam keadaan demikian, tiba-tiba amal ma'ruf nahi mungkar yang pernah dilakukan mendatanginya dan menyelamatkannya. Amalan yang ke-10, hiduplah menjadi seorang mukmin yang sentiasa buat amal ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh orang berbuat baik dan mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Ini sifat mukmin. Sifat mukmin, dia tak boleh tengok benda yang mungkar. Dia tak boleh tengok orang yang tak berbuat benda yang ma'ruf. Orang mukmin ni dia kena sifat dia sentiasa ajak orang. Jomlah kita dengar kuliah Ustaz Ahmad Yusuki kejap lepas maghrib. Ni dipanggil amal ma'ruf. Amal ma'ruf dalam hidup. Dia teks saudara-saudara dia. Dia bagi tahu pada kawan-kawan dia. Dia share dalam Facebook dia. Contohnya yang mudah. Dia subscribe di YouTube ini sendiri. Semua ni dipanggil amal ma'ruf. Nahyu mungkar apa dia? Dia left daripada grup-grup yang merosakkan. Kawan-kawan yang bercakap benda yang kotor, kemudian post gambar-gambar lucah dan sebagainya, dia left grup tersebut. Kemudian kawan-kawan yang bercakap kotor dalam Facebook dia, dalam keadaan yang hodoh, kemudian caci maki, cerca para alim ulama, dia blok kawan-kawan demikian. Kawan-kawan ni tak payah berkawan dah, kerana tak boleh bawa kita ke akhirat Allah SWT. Ni dipanggil ada sifat amal ma'ruf nahyul munkar, dipanggil demikian. Orang yang
Kita kena ada benda-benda demikian. Kena belajar pada diri kita ni. Sentiasa hidup. Orang Islam ni kena ada pada diri dia menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang daripada melakukan kemungkaran. Orang kita dia faham supaya buat baik je. Suruh orang buat baik je. Cegah mungkar tak nak. Ada yang jenis demikian. Ada orang dia nampak kena amal ma'ruf saja. Suruh orang buat baik je. Tapi cegah tak payahlah. Cegah ni apa dia? Terlibatlah dengan politik Islam. Kena ada kuasa. Orang mukmin kena terlibat diri dia dengan politik Islam. Kalau kamu tak ada politik Islam yang menyebabkan di waktu ini kamu tak boleh nak cegah kemungkaran. Ustaz-ustaz ni kalau hanya dia mengajar dalam kuliah-kuliah, dia suruh orang buat baik je. Bila orang tu nak berjudi, orang tu nak berzina, orang tu nak minum arak, dia tak boleh. Tak ada kuasa pada dia. Suatu ustaz-ustaz ni, dia kena ada dua-dua. Amar ma'ruf, nahyul munkar. Kena ada pada diri kita. Suruh orang buat baik. Kemudian cegah orang daripada melakukan kemungkaran. Cegah ni dengan apa dia? Dengan kuasa. Kalau tak ada kuasa, nak cegah macam mana? Rasulullah SAW sebut, Man ra'a minkum munkaran, falyughayyirhu biyadihi. Siapa-siapa yang dia melihat kemungkaran, cegah kemungkaran itu dengan tangannya. Tangan, ulama ada apa dia? Dengan kuasa dia. Dia ada kuasa kan? Bila dia ada kuasa, dia cegah kemungkaran. Fa illam tastati' fa bilisani. Kalau dia tak mampu juga, cegah kemungkaran dengan tangan dia. Dia tak ada kuasa. Lidah dia jangan berhenti menyebut. Lidah dia ataupun tulisan-tulisan dia tulis, saya tak reda dengan keadaan yang berlaku. Ni tanda kita mencegah kemungkaran. Fa illam tastati', kalau kamu tak mampu juga, kamu diikat, mata kamu dipejam, kemudian tangan kamu diikat di garis, kemudian mulut kamu tak boleh bercakap dan sebagainya. Fa bilisani, Rasulullah kata guna fa biqalbi, dengan yang ketiga ni dengan hati kamu. Wa dzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Tanda iman kamu tu tak ada keupayaan dah pada diri kamu. Amma ma'ruf ni saya nak sebut pada tuan-tuan, mesti dilaksanakan dalam setiap kehidupan mukmin. Jangan kita nak suruh orang sembahyang je. Orang yang berzina kita tak cegah. Kita nak suruh orang sembahyang saja. Tapi orang yang berjudi kita tak tahan pada diri dia. Tak boleh demikian. Islam diajar amma ma'ruf nahyil munkar. Kalau tidak, dalam kubur tu kena kepung pada malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah tu kata Rasulullah, mengepung dia tersebut, dia lari. Tiba-tiba amar ma'ruf nahi munkar ni datang menolong dan membantu kita menyelamatkan demikian. Kena tegur keluarga kita, kena tegur. Tengok anak-anak perempuan kita keluar daripada rumah tak tutup aurat. Kena ada nahyil munkar, mencegah dia jangan keluar daripada rumah tersebut. Jangan keluar daripada rumah dalam keadaan tak tutup aurat. Bila kamu keluar juga, menandakan kamu lawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dia panggil nahyul munkar, mencegah daripada kemungkaran. Sifat orang mukmin, dia kena ada benda yang demikian. Keluarga kita yang buat salah, kita suruh buat baik. Kemudian benda yang salah, kita kena tegur juga pada diri kita. Baru dia terbentuk dua-dua tu tergerak dalam diri kita. Tu dalam keluarga, dalam masyarakat, lebih-lebih lagi lah dalam negara. Kena hidup dua-dua. Suruh orang buat baik, mencegah daripada melakukan kemungkaran yang ada di kalangan kita ni. Masuk kita dalam isu mabuk, orang mabuk ni sendiri. Kita kena usaha, kena buat, dan kita kena desak kerajaan. Kita minta pihak berkuasa supaya apa dia? Ambil tindakan yang lebih tegas. Patut tutup mana-mana tempat-tempat jualan arak yang terbuka. Susun kembali. Ni satu tempat orang Islam penuh orang jual arak. Menandakan apa dia? Kesilapan ni, PBT, kerajaan tempatan ini. Pihak berkuasa tempatan ini, dia kena tahu, dia kena tarik, jangan bagi lesen. Kemudian pejabat tanah tu, tanah dan jajahan jangan luluskan orang yang berada di pejabat tanah, kerana dia terlibat dengan meluluskan lesen ini. Jangan buka, jangan bagi. Dia panggil demikian. Cuba tengok dulu, nak bagi boleh, tapi kamu tunjuk berapa jumlah, berapa posisi penduduk dan berapa banyak dah kedai-kedai yang ada di sekitar tersebut. Buat kajian. Sebagaimana nak buka pasar raya, kita buat kajian. Sebagaimana kita nak buat apa dia? Kita nak buat padang bola, kita buat kajian. Sebagaimana kita nak buat lapangan terbang, kita buat kajian. Demikian juga orang yang nak minum arak, kita sebut boleh, tapi mesti diberi kajian terlebih dahulu. Tak boleh lesen sembarangan begitu, tak boleh. Saya waktu mana berada dalam majlis bandaraya, saya jadi ahli majlis bandaraya Shah Alam, saya tegur perkara demikian. Saya sebut berulang kali. Dalam mesyuarat pelesenan, saya sebut
bahawa tak betul kalau dibenarkan lesen agak ini dibebaskan dan dibuka begitu saja. Dia kena ada had dan ada batasan. Nak sebutnya gambaran, tak boleh kita ni ikut orang minta. Ikut orang minta je, tengok dia ada sikit, kemudian kita pun benarkan. Mula-mula tolak, sekali, dua kali, tiga kali, lama-lama dia masuk merayu-rayu, akhirnya kita benarkan. Tak betul dengan cara demikian. Kita kena susun kembalilah masyarakat kita minum arak. Ni dia panggil nahyul munkar. Nahyul munkar. Keperluan apa dalam masyarakat ini untuk minum arak? Bagi tahu pada kita kat mana keperluan tersebut. Ni kena susun dalam masyarakat kita supaya nahyul munkar ini berlaku pada diri kita. Sama juga dengan rumah urut, sama juga dengan tempat-tempat pelacuran, sama juga benda-benda yang maksiat menjadi tanggungjawab bagi setiap orang mukmin. Jangan marah pada kita balik. Pastikan setiap benda yang kita sebut ni, kita cek dan kita kaji. Betul tak betul? Cara demikian yang terjadi. Ni ada orang Islam pula, bila kita suruh amar ma'ruf, nahyul munkar, mereka pula tanya, kat mana? Kat mana? Tu cara bagaimana jahatnya di kalangan kita. Jangan tuduh sembarangan. Jangan. Padahal semua tersebut ada keadaan dan tempat yang berlaku dalam masyarakat kita ini sendiri. Kita jangan jadi orang-orang yang tak tahu amar ma'ruf nahi munkar. Sifat kita tu mesti ada amar ma'ruf nahi munkar di kalangan kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, datang amar ma'ruf nahi munkar menyelamatkan dia, dan kemudian ia diserahkan pada malaikat pemberi rahmat. Disebut demikian yang ke-10. Kemudian Rasulullah sebut lagi, aku melihat seorang daripada umat aku yang duduk di atas kedua lututnya, yang di antara dirinya dan Allah terdapat hijab pembatas pada diri dia. Waktu mana dia ni duduk di atas dua lutut dia, maksudnya duduk gitu, bila duduk dia dua lutut ini sendiri, yang di antara dirinya dan Allah terdapat pembatas. Padahal patutnya dia ni boleh direct dengan Allah, tiba-tiba ada pembatas pada dia. Lalu kebaikan akhlak yang dimilikinya mendatangi dan membawa ia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Halangan dia nak pergi kepada Allah tu terbatas. Macam mana nak suruh selamat dia dalam kubur ni? Tiba-tiba kebaikan akhlak dia, peribadi dia waktu mana dia hidup ni, dia jaga akhlak dia ni, bila akhlak dia tu datang menyebabkan terbuang batasan tadi, direct dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Roh ni pun naik je terus. Naik ke atas, bukan menjunam ke dalam bumi, tidak. Dua je keadaan. Bila kita berada dalam kubur nanti, sama ada roh kita ni naik ke atas, ataupun roh kita ni terjunam ke dalam bumi. Terjunam ke dalam bumi ni, yang menyebabkan terazab, yang na'udzubillah min zalik. Sehingga kan orang tu diazab dan diazab sehingga bila? Sehingga berlakunya hari kiamat. Dua tu je keadaan pada diri kita. Selanjutnya Rasulullah cerita lagi, aku menyaksikan seorang daripada umat aku mendapat buku catatan amal perbuatan di sebelah kiri. Rasulullah cerita. Kemudian Rasulullah kata, ada lagi. Aku tengok benda yang amal perbuatan dia datang sebelah kiri. Melayang-layang sebelah kiri dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang ketakwaan dia kepada Allah Ta'ala. Amalan yang ke-12, waktu mana kita hidup di atas dunia ni, jaga takwa. Takwa kita ni kita jaga betul-betul. Biar bertambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padanya takwa telah menyelamatkan dia kepadanya dan mengambil catatan itu, menyerahkan daripada sebelah kanan pula. Allahu Akbar. Ini sebab tu kita ni diajar supaya semakin bertambah takwa. Dalam hidup kita ni tiap-tiap hari, bukan bertambah duit, bukan bertambah ruang masa kita semakin nak suruh jadi kacak, semakin cantik tak. Tapi setiap hari tambah takwa. Tambah takwa ni biar semakin kita rasa gerun pada Allah dan rasa harap syurga Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Itu tanda orang yang bertakwa pada Allah. Jangan leka di atas dunia ni, jangan leka. Ramai dah orang yang leka, tiba-tiba terjelepuk masuk dalam kubur terus. Ramai dah orang yang hanyut. Bila hidup atas dunia ni, dia hanyut dengan dunia. Seronok dengan dunia, kena tu, masuk terus. Allah, rugi terus dalam hidup orang yang demikian. Kita jangan jadi demikian. Biar pastikan diri kita ni, bila kita hidup atas dunia ni, kita jaga betul-betul amalan soleh kita ni, supaya amalan soleh kita ni meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah.
Panjang cerita ni mengenai ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala tu bagaimana. Kemudian Rasulullah sebut lagi dalam mimpi aku menyaksikan seorang daripada umat aku yang timbangannya sangat ringan. Aku tengok timbangan dia tu ringan je. Masuk dalam kubur tu pun ringan je timbangan dia. Amalan dia tu tak banyak. Tiba-tiba dalam keadaan demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan timbangan dia tu, kemudian aku menyaksikan seorang daripada umat aku, timbangan dia sangat ringan. Lalu anak-anak dia meninggal pada waktu kecil, masih kecil, datang dan memberatkan timbangan itu. Rasulullah sebut demikian. Tengok umat ni, Allah ringannya. Tiba-tiba datang menyelamatkan dia apa dia? Anak-anak dia yang kecil-kecil mati sebelum daripada membesar tu anak dia menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala, datang memberatkan timbangan dia. Allahu Akbar. Yang ni yang jangan sedihlah kalau sekiranya anak-anak kita ni kecil-kecil lagi menghadap depan Allah. Waktu mana belum akal balik lagi dah menghadap depan Allah. Anak-anak ni akan memberatkan timbangan kita dan menjadikan kita ni laju untuk selamat di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan pula lepas pada ni, ramai sangat dah anak-anak dia yang meninggal dunia waktu mana kecil ini, tiba-tiba dalam keadaan demikian, dianya sendirinya tak buat amalan soleh. Jangan pula demikian. Biar kita ni sentiasa buat amalan soleh. Amalan soleh kita ni berterusanlah. Buat je amalan soleh kita ni. Manakala anak-anak kita nanti, insya-Allah, dia yang meninggal dunia sama ada keguguran, sama ada hilang dalam kandungan, kes-kes yang terjadi, ataupun dah keluar-keluar, kemudian hidup sehari meninggal dunia. Kemudian ada yang hidup sampai 6 tahun sampai meninggal dunia. Semua ni akan menunggu kita di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jangan bimbang pada diri kita. Sebab tu saya dalam banyak-banyak bacaan yang saya baca dan saya belajar daripada guru saya, kalau boleh anak-anak kita ni yang gugur ke, yang dalam keadaan yang lahir cukup sifat ke, semua kita bagi nama. Semua kita bagi nama. Bagi nama. Di akhirat nanti, mudah-mudahan dia akan menolong kita waktu mana kita sampai di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti, dengan amalan-amalan, dengan mereka tersebut, kesabaran kita ni menyebabkan kita dapat pahala-pahala zuriat-zuriat yang meninggal sebelum daripada dia besar lagi, dia meninggal dunia, kita ada nama untuk mereka tersebut. Yang dalam kandungan pun sama juga. Ada yang tanya soalan pada saya demikian. Saya kata, yang dalam kandungan tu pun kalau gugur, tak nama. Mudah-mudahan di akhirat nanti, bangun di padang mahsyar nanti, Allah jadikan dia manusia. Allah jadikan dia manusia, dia datang balik jumpa dengan kita. Waktu tu kita nak panggil apa daripada dia? Nak panggil apa? Di dunia ni lagi kita sebut nama dia. Nama tak nama-nama Nabi tak apa. Nama Nabi. Kita kata tak tahu lelaki perempuan ustaz. Letak lelaki. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Taala dia panggil orang ni, dia tak panggil dengan orang perempuan. Dia gunakan istilah lelaki. Rijalun. Dia guna kalimah demikian. Oleh yang demikian, kita sebut anak-anak kita tak tahu. Dia gugur kandungan tu lelaki ke perempuan, maka kita letak lelaki. Tu cara demikian pada diri kita. Mudah-mudahanlah anak-anak kita. Yang nak letak pun boleh, yang tak nak pun tak apa. Yang tak nak pun jangan kelahi. Jangan kata, ustaz ni dalil daripada mana ni? Hukum daripada mana ni? Dia buat demikian. Tak payahlah. Kalau yang tak nak. Yang tak nak letak, tak payah. Yang nak letak, dia letak pada diri dia. Mudah-mudahan di akhirat nanti, dia akan dapat zuriat yang dia ada tu. Allah Subhanahu Wa Taala tentukan zuriat dia yang memberat timbangan dia di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Tak payah kelahilah dalam bab yang sebegini. Dia sebut pula, ada ustaz tu kata tak ada. Ustaz tu yang kata tak ada. Saya kata ada. Maka di waktu ini, mudah-mudahan yang saya sebut ni akan sampai di akhirat Allah. Dan Allah jadikan ini antara amalan-amalan yang boleh sampai pada akhirat Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Aku juga melihat seorang daripada umat aku berdiri di tepi neraka. Di tepi neraka Jahannam. Lalu datang rasa takutnya kepada Allah dan kemudian menyelamatkannya. Ini di antara amalan al-khauf billah. Rasa takut pada Allah di dunia ini. Kenapa tak mencuri barang orang? Takut pada Allah. Kenapa tak ambil tanah orang? Takut pada Allah. Kenapa kita diajar supaya demikian? Bila kita sebut takut pada hidup kita ni, takut pada Allah. Bukan takut pada orang. Bukan takut pada polis. Tapi takut pada Allah. Takut di akhirat nanti macam mana? Al-khauf billah. Rasa takut pada Allah ni
datang menyelamatkan dia daripada terhumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Rasulullah cerita panjang lagi ni, ada beberapa lagi amalan, insya-Allah kita sambung pada malam yang akan datang nanti. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Terima kasih di atas kesudian tuan-tuan bersama pada malam yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan, semua kita pada malam ni di kalangan ahli syurga Allah. Amin. Mudah-mudahan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan, dan kita beli dan kita wakafkan. Sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan, 3 blok terhadap kawasan ini. 3 blok ini kita telah bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti. Saya mencari seramai lebih kurang 1,000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang. Hubungi talian ini dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah. Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini, dijadikan untuk kemudahan bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini. Tuan-tuan jangan risau. Selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan di saat mana kita mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah yang kita akan mewakafkan bangunan ini, pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam.